Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pedang malam. Assalamualaikum, pedang malam. Wah, nama bagus Riz. Hmm. Jadi saya baru live minta maaf lewat sikit sidang. Waalaikumsalam. Jadi seperti biasa, sidang pada malam ni berkaitan dengan buku Merung Mahawangsa dan juga Anunnaki dan Alien. Minta maaf buku ni dia akan jadi 3 dan 4 naskah. Satu bayar, yang lain-lain tu saya bagi free lah kan. Okey, jadi itulah cerita dia. Tadi saya jadi jemput lah sahabat saya ni. Tadi tak ada tak apa kan. Topik dia Merung Mahawangsa yang baru ni saya keluarkan di TikTok, iaitu kesalah tafsiran berkenaan dengan kerajaan Rom dan juga kerajaan Cina di dalam definasi Empire Cina dan Empire Rom. Sebenarnya Merung Mahawangsa ini dia membabitkan cerita ketuhanan dan juga wilayah cerita Nabi dan Rasul, yang mana kesamaan dia dengan Anunnaki dan juga Sumerian tadi. Jadi bagi orang Melayu ketika ini kita dapati berlakunya kebangkitan di Kedah. Tapi Kedah itu sebenarnya bukanlah negeri yang ada di utara Semenanjung pada hari ini. Kedah adalah gelaran kepada tanah Melayu yang membawa kepada Ayutthaya dan kemungkinan besar sehinggalah kepada banjaran yang dikatakan Himalaya ataupun Himalayu. Jadi Malaya dan Melayu. Kalau pada hari ini kita jadi cerdik sikit, gunung yang tertinggi dan banjaran Everest tadi adalah Himalayu. Jadi Melaya adalah Melayu, orang dia, tanah dia Melaya. Jadi gunung Himalaya adalah gunung Melayu. Dan kenapa pada hari ini kita selaku orang Melayu yang dikatakan bangsa pergunungan tidak pernah jejak kaki di pergunungan Himalaya tadi? Apakah rahsianya di antara yang dikatakan aliran setengah agama yang mengatakan Mount Kailash? Dan pada hari ini kalau kita Google atau pergi dekat YouTube, ada satu tapak pergunungan atau yang dia ada kat Tibet tu yang tentera Cina kawal. Pelancong tak boleh masuk, orang pun tidak boleh melawat. Dan apakah kesinambungan hubungan Tibet yang ada nama Lhasa, La-Esa ataupun La-Asa 1 tadi? Dan apakah yang berlaku dalam catatan saya yang terdahulu? Sebelum video saya kena godam, dikatakan orang Siddhartha Gautama Buddha pernah pergi ke Gunung Jerai. Ini satu lagi cerita yang membabitkan perjalanan dan juga kisah-kisah di dalam kitab-kitab dan agama yang terdahulu. Jadi saya menjemputlah sidang hadirin mengutarakan soalan andai ada untuk saya luangkan masa dalam sejam lagi. Sementara kita menanti soalan, saya akan beri beberapa kata kunci yang ada di dalam dua naskah. Jadi isu banjir besar. Ada orang mengatakan banjir besar itu satu saja, zaman Nabi Nuh. Sebenarnya tidak. Setengah bukti mengatakan banjir besar itu 3 kali. 3 kali banjir besar dan perubahan yang berlaku kepada manusia. Dan konsep banjir yang dimaksudkan daripada ketuhanannya itu adalah penyucian, pemusnahan manusia dan taharah tadi. Jadi kalau kita pada malam ini masih mengambil konsep banjir itu hanya menyelamatkan dan meranapkan muka bumi, sebenarnya konsep yang dikatakan ayak tadi, banjir besar berlaku, penyucian dan taharah kepada jiwa, hati dan nurani berlaku. Maka yang terselamat dengan Nabi Allah Nuh tadi telah mengalami proses
penyucian jiwa dan raga daripada gelombang hasutan musuh kita yang pertama. Maksudnya formula aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam ataupun daripada gelombang yang pada hari ini kita namakan 5G. 6G kan gelombang yang bertebaran kat keliling kita ni telah berlaku zaman. Jadi pada malam ni kalau kita ambil contoh, dikala dunia kita sedang dibanjiri telah berlaku gelombang-gelombang yang manusia modified. Apakah yang akan menahan penyucian daripada mereka yang monopoli sistem telco? Mereka yang memegang pola pemikiran zahir dan batin. Dalam gelombang tadi, walaupun kita perlukan peranti telefon untuk kita melihat gelombang yang berubah menjadi gambaran, menjadi muzik dan juga suara ataupun lagu. Ketika saya bercakap dengan sidang pendengar, gelombang itu minda kita boleh capture. Mereka boleh program, mereka boleh letakkan halusinasi. Ketika tidur, mimpi kita juga boleh dimanipulasi kan. Pukauan, subliminal message sedang bergentayangan. Jadi siapakah yang memegang teknologi gelombang dan boleh menyelinap dan meletakkan perintah-perintah ataupun hasutan pada skala yang besar. Jadi kalau kita pada malam ini membuka minda kita kepada minda yang lebih besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi minda kita pun perlu lebih besar. Tidak lagi duduk di dalam tempurung. Itu yang orang Melayu kata duduk sebagai katak bawah tempurung. Minta maaf saya batuk sikit. Dia kata kurang minum air sikit. Jadi zaman dahulu banjir itu meranapkan tamadun manusia. Maka The Great Reset telah berlaku 3 kali banjir besar kepada manusia di muka bumi. Di pentas dunia juga telah berlaku manusia-manusia menjadi batu. Mitosnya sang kelembai. Manusia menjadi batu. Semuanya ini sebenarnya adalah cerita yang tertulis. Tertulis di dalam gua dipahat di kawasan pergunungan yang kemudiannya pada hari ini kita dimanipulasikan. Cerita Anunnaki Sumerian itu jadi top. Ancient history, alien ni semua jadi top. Sebenarnya cerita ni umpama cerita orang kita. Ada soalan daripada penonton berkenaan gangga negara dan beruas. Dan kota-kota yang dihilangkan. Lantas pada malam ni kan, dalam sidang video saya yang terbaru ni, saya letakkan gambar seorang lelaki pegang anak panah pakai mahkota. Ada satu lagi segmen yang dalam naskah ketiga saya akan cerita. Lakaran bom atom yang menghancurkan gunung. Bersebelahan dengan lelaki yang pegang panah dan busa. Kalau cerita ini kita padankan cerita ini dengan kisah Merung Mahawangsa, maka nak kata teori bukan lagi teori, maka benarlah Gunung Jerai telah menerima padah bom atom tahap nuklear pada zaman tu. Jadi itu mereka kata dalam seal. Jadi seal ni bentuk dia macam silinder, memanjang, bila dipusing diletakkan atas tanah liat atau kertas letak ink, dia melakarkan gambaran Merung Mahawangsa, gunung dan gunung yang hancur dengan bom nuklear zaman tu 3,000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Maka pada pandangan saya pada malam ni, hikayatnya Merung Mahawangsa yang sedang saya kupas dalam bentuk yang berbeza, sebenarnya menceritakan padanan antara kesaktian Dewata Raya, malaikat dan juga yang dikatakan makhluk-makhluk hybrid gegasi semua ada dekat wilayah Kedah dulu. Jadi kenapa cerita Anunnaki dan Sumerian tadi ada di wilayah Iraq dan juga Iran pada sekarang dua negara ini. Tetapi cerita yang sama, legenda yang sama ada di bumi kita tanah Melayu. Pentas Sunda, pentas Sabda, tapak lama, tapak tua. Dan dalam hikayat ataupun naskah pertama telah saya bukakan serba sedikit. Siapakah sebenarnya susuhunan Sunan Kalijaga? Ia terpalit dengan Majlis Wali
Dan kenapa dikatakan orang Sunan Bonang atau Sunan Benang sebenarnya datang daripada wilayah utara Siam, Ayutthaya atau Patani yang hadir menjadi gurunya kepada Sunan Kalijaga. Maka dunia mistik Tanah Melayu ni dia ada Majlis Wali. Sunan Kalijaga menerima gelaran yang terakhir yang dikatakan Syekh Melaya. Kalau dia Syekh Melaya, maksud dia juga Syekh kepada Himalaya, pergunungan Everest tadi. Maksudnya wilayah kewalian Sunan Kalijaga adalah yang memegang ketinggian di muka bumi. Jadi konsep wali Allah, aulia di Tanah Melayu, setahu saya, tak ada lagi wali dalam cerita wali tasawuf yang dikatakan wali Gunung Everest, banjaran paling tinggi di muka bumi, kecuali dipadankan dengan satu sosok yang dikatakan Raden Mas Said. Kenapa alang-alang kita tersasar sebentar mencampuri urusan Majlis Wali Nusantara? Raden Mas Said ataupun yang dikatakan Sunan Kalijaga tadi, kisah hidup dia sebenarnya hampir sama dengan Siddhartha Gautama Buddha. Ianya adalah anak raja atau anak keraton yang meninggalkan kekayaan, mengambil jalan kesufian dan tasawuf, memakai pakaian tradisi, tidak berjubah dan berserban, menyantuni orang-orang di wilayah sana ketika berlakunya berbagai konflik dan juga penceritaan. Lantas pada malam ni, kita anak-anak warisan pentas Nusantara. Di dalam kita hidup pada malam ni di tanah air kita, kita sedang berhadapan dengan konflik ilmu, keilmuan, kefahaman dan juga mengenali warisan dan juga budaya adat istiadat leluhur kita. Soalan berkenaan dengan leluhur. Ramai orang kalau cerita bab leluhur, mereka akan tanya saya, siapa tok nenek saya dulu? Bagaimana hendak saya mengenali leluhur saya? Kerana kita telah membuang gelaran kasta dan juga title. Rata-rata orang Melayu pada hari ini dia tidak boleh mengenali sehingga 7 keturunan, apatah lagi 3, paling tinggi 3. Yang bernasib baik dilahirkan dalam wilayah raja atau keraton atau kesultanan. Depa ni ada salah silah keluarga raja. Bagi orang-orang yang tidak mengalami proses tadi, orang biasa yang lari, kita ni tanya siapa moyang kamu, siapa tok nenek kamu, siapa tok oyang kamu, kita tak dapat. Kita ni sebenarnya bagi saya adalah bangsa yang misteri. Bangsa yang misteri di dalam sebuah takungan kasih sayang. Terima kasih. Kita adalah orang-orang yang menerima kasih. Bangsa yang berbudi pekerti mulia. Bangsa yang lemah lembut. Nak tengok orang Melayu ni marah, pi bakar rumah, pi start perang dunia ketiga, pi start perang sedara. Macam negara Afrika dan negara-negara lain. Sangat sukar. Di seberang Selat Melaka, kejap lagi mereka boleh kumpul beribu-ribu orang. Mereka boleh demonstrasi. Kat Melaya, Malaysia ni, orang kita ni tak apalah, sabarlah, bertenanglah. Sampai pada hari ini kita terperosok, dikeroyok sebenarnya. Dikeroyok serba-serbi. Dalam masa 24 jam, kalau saya tak keluarkan buku saya ni, saya mengakulah sejujur-jujurnya. Kalau saya tak baca, tak kaji pasal bangsa, saya siapa lagi? Nak harap ke Mat Saleh. Nak harap ke orang luar yang menjajah ambil harta karun kita. Semua harta karun kita dirampas. Emas, timah, perak, balak. Sampai khazanah keilmuan pun dirampas. Nak cerita Merung Mahawangsa. Pengkaji dia berapa kerat sangat. Ni saya ada satu cadangan. Mungkin saya akan bagi cadangan ni kat Sanusi. InsyaAllah mungkin saya akan ada di Kedah dalam bulan 11.
Mungkin saya akan jumpa Panglima Kedah Sanusi. Payah sangat nak dapat grant ataupun duit. Nak pi gali lembah bujang. Nak pi gali kapal besi orang Melayu yang tertanam di bumi Kedah. Saya katakan Sanusi mudah aja lepas ni. Hang panggillah pejuang-pejuang Melayu. Kita berkampung gili-gili bawa cangkui ke, kutip duit ke, cari backhoe, tak perlu minta dengan UNESCO. Tak perlu minta derma berjuta tunggu kerajaan ni bagi 10 juta untuk kita bangsa peribumi pi korek gali harta khazanah permata tanah air. Saya rasa kalau Sanusi setuju, daripada kumpul orang puluh ribu di Kedah, menjerit ke, melaung ke, berpolitik ke, anak-anak bangsa turun pi gali tapak-tapak yang perlukan duit untuk angkat balik batu bata, angkat balik kapal besi yang dah tertanam, kapal gangsa yang terbenam, yang perlukan duit dan peruntukan. Jadi saya rasa lah insya-Allah isu tapak-tapak purba di Kedah, saya akan bangkitkan isu ni dengan Tok Sanusi. Kerajaan negeri tak perlu pening pasal duit. Orang Melayu ni, mak rempit kita pun ramai kan. Setakat 10,000 anak Melayu kumpul pergi pakat-pakat gali, saya rasa relik-relik lembah bujang tu akan bangkit. Jadi Alhamdulillah, sambil-sambil saya berlive malam ni, saya dah buat satu keputusan. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat kan? Hari Senin. Hari Senin saya akan hantar surat rasmi daripada Tok Fauzi seadanya kepada Tok Sanusi. Saya minta kerajaan negeri dengan kita joint venture. Tak ada melibatkan duit. Kita pakat-pakat cover segala tapak khazanah sejarah orang Melayu Kedah. Yang datang boleh bawa cangkul. Siapa yang boleh datang tolong masak Maggi. Siapa boleh menyanyi. Masing-masing pakat luangkan masa. Korbanlah bagi 1 minggu, sebulan seorang bagi sehari. Kalau 100,000 orang Melayu kumpul, saya rasa kapal besi zaman yang dikatakan Nabi Daud di Kedah, tak sampai 6 bulan. Kita sama-sama kerja overtime, kapal perahu ke meriam Kedah, merung tu, yang tertanam dalam payah bakau tu kita akan bangkit. Jadi alang-alang Panglima Kedah dah bersuara. Isnin saya hantar surat, saya akan kongsi live di TikTok. Saya dah hantar surat ke Tok Sanusi. Menteri Besar sila buka pintu. Orang Melayu daripada Johor ke, Singapura ke, daripada selatan semua pakat pi Kedah, kita pi titiskan ayat peluh kita. Waalaikumsalam. Jadi, terlepas cakap pasal perjuangan. Bawa kompang, bawa gendang, bawa serunai. Sambil kita pi banting tulang menitihkan ayat peluh, ada orang berdikir barat, ada orang berdondang sayang. Sejarah Kedah bangkit pada malam ni. Siapa sokong? Jadi, kita mulakanlah wahai anak-anak bangsa. Malam ni tuan-tuan tengok saya pakai songkok. Pakai selempang kat tengkuk, pakai baju putih. Jadi, lebih baik saya pakai singlet, berlumpur dengan tanah, basah dengan air laut. Saya pi gali harta Tok ni. Ini bukan emas tuan-tuan. Kalau ada emas tu bonus kita bagi balik kerajaan negeri, pakai-pakai cair emas bagi orang kita minum kopi, bagi orang kita sama-sama kongsi. Sebab kita kerja free. Tapi duka cita pada malam ni tuan-tuan. 2023. Sejak merdeka. Ni suara saya nak naik dah sikit. Tadi cerita pasal Merung Mahawangsa kan. Sejak merdeka, orang Kedah ke, Perak ke, tidak pernah pakat-pakat pi gali harta karun Tok ni yang pakat gali emas. Kita selama ni pakat gali harta karun emas pi jual. Meriam Kedah. Tapak kota lama. Nak tebas rumput pun Tok Si. Nampak? Saya NGO kalau ni alang-alang menyelup Perkasam. 9 hari bulan 9
Pertubuhan Adiwira saya presiden lah. Kami ada pertemuan majlis bonda. Jadi 9 hari bulan 9 tu ada kerja gotong royong tebas tapak masjid lama. Pi cuci kubur Tok Seputum di Pasir Salak. Gotong royong hari Ahad 10 hari bulan 9, 2023. Lebih baik kita kumpul sama-sama. Kita pi betulkan kubur tok nenek kita, pejuang-pejuang kita. Tak perlu nak kita bergaduh, menjerit, melalak. Negara ni tidak akan berubah. Politik dah terlalu korup. Bila orang Melayu pakat-pakat kumpul, pi betul lah sama-sama kumpul duit, beli kepuk baru, beli batu nisan baru. Walaupun kita ni bukanlah berjuang sama dengan mereka. Zaman lawan Belanda, lawan British, lawan Portugis. Kita bukan zaman tu, tuan-tuan. Kita pi perindahkan. Kita pakai turun bawa sekuntum mawar merah. Ada 100 kubur, 100 orang kumpul pi tanam bawa pokok. Kubur pejuang warisan kita ni jadi taman. Kita tak larat bertempur macam mereka, tuan-tuan. Kita tak menitiskan darah perang sampai mati dengan mereka. Kita tukar konsep kasih sayang. Kita balik kampung, kita ubah. Hari ni pi kampung Kedah, besok pi kampung Perak. Kita turun bawa bunga, bawa cangkui. Pejuang-pejuang Tok Sagur ke, Tan Lela ke, Mat Kilau. Ni movie Mat Kilau buat juta-juta, tuan-tuan. Ni movie Mat Kilau nombor 2 nak keluar. Pejuang-pejuang Melayu yang ramai-ramai syahid di bumi Semantan. Saya pi Lubuk Terua. Kubur pejuang-pejuang bumi Semantan jadi tapak yang kering kontang. Bunga tak ada, kubur batu nisan patah. Kita hari ni gebang. Kita gebang pasal perjuangan. Tapi kasih sayang tak ada. Kita lalu highway pi Joli Katak, Hulu Keile. Pernahkah kita singgah kubur? Pi letak bunga, pi tabur air mawar. Kubur Tok Janggut ke, kubur wali ramai lah orang pergi. Tapi ramai pun pergi kubur-kubur pejuang ni pun, kadang mereka ada hajat nak kenal leluhur, nak ambil berkat. Habis pejuang-pejuang yang lain tu apa? Itu nama yang famous, tuan-tuan. Pasir Salak, Perak. Bumi tempat berlakunya kota tampan perang zaman tu. Berapa ratus ribu pejuang Pasir Salak yang syahid. Sungai Manik, Bekor, zaman Bintang 3. Hari ni kalau kita panggil orang Melayu kumpul, sebab Perikatan Nasional lah, berjuang lah, sanggup. Pi angkat bendera untuk parti. Kita panggil sama-sama bersih kubur, berapa kerat batang hidung yang muncul. Tu kita cerita lagu mana tu. Demi politik tapi demi bangsa tanah air hari ni amat duka cita. Saya dah keluar dekat YouTube saya dulu. Dalam laptop saya ada banyak. Beratus tapak-tapak pusara lama. Batu nisan RM1. Patah. Kambing dengan lembu berak sana sini. Pagar kubur lama pun tak ada. Yang paling teruk di kawasan, saya katakan, kat Perak ni, dekat dengan Sungai Perak tu ada 2-3 kampung. Zaman dulu sebelum PKP, saya pi tengah-tengah rumah orang dengan kelapa sawit tu masih ada batu nisan. Tu zaman, saya katakan zaman Tan Lela Setia. Lah ni lepas PKP saya sampai. Batu nisan tu semua dah kena cabut, dilonggok, dibaling di kaki pokok kelapa sawit. Bangsa kita sendiri tidak pernah kenang budi. Kita tidak menghormati yang mati. Kita tidak pernah mengenang perjuangan mereka yang terdahulu. Jadi semangat kita macam mana? Minta maaf lah sidang hadirin. Saya tiba-tiba cerita pasal kubur, cerita pasal pejuang, pasal gotong royong. Jadi Alhamdulillah, saya bersyukur. Terima kasih sidang hadirin. Malam ni kita sama-sama beruntung. Allah telah ilhamkan kita di sini. Ini bukan keputusan saya peribadi, tuan-tuan. Malam ini bukan keputusan Tok Fuzi. Ini adalah rezeki kita penonton seadanya di TikTok.
Keputusan tadi adalah kita sama-sama saya mewakili. Tak silap saya 11,400 subscriber saya. Saya akan pergi tulis surat kat Sanusi Menteri Besar Kedah. Kita hari inilah malam ni beruntung. Kita telah memutuskan kita offer diri gotong royong pi gali ke, angkat ke kapai Kedah lama yang masih terbenam di bumi Kedah. Kita mulakan dengan kapai tu. Nampak tiang dia pun tak apa, tak mampu angkat satu kapai pun tak apa. Kita Malay Fleet, sahabat. Wahai sidang hadirin, kita ni Melayu. Setakat nak angkat keluar satu kapai daripada muka bumi ni, bagi saya benda simple. Benda mudah. Gotong royong orang Melayu ni hebat, tuan-tuan. Kita dulu armada Melayu. Satu dunia kita dah tawan. Jadi kalau lah minta maaf saya sembang kari sikit. Kalau malam ni, saya naik suara lah minta maaf. Kalau malam ni penonton saya dan pejuang-pejuang Kedah tanpa mengira politik, pakat tolong sejarah Kedah dulu. Kita bangkitkan kapai titik peluh anak-anak bangsa. Satu kapai Kedah lama yang tertanam tadi, kita kasih naik. Kalau ada harta, sama-sama kongsi. Bukannya bagi pada kontraktor, bagi pada muzium. Anak bangsa tak dapat rasa sekelumit. Kalau dapatlah harta karun nilai RM1 juta, bagi pakai sama rata. Sama-sama titik peluh. Sama-sama derma. Kalau hari itulah orang-orang Melayu bersatu, kasih sayang pi gali tanah, pi gali negeri Kedah tu, angkat balik sejarah tok nenek. Ada orang kata kapal batu kat Jerai kot. Itu saya kata ni kapal lain. Ni kapal yang saya dengar, muzium pun dah tahu tak ada duit, minta grant dalam, saya rasa dalam 2 juta kot. Nak angkat kapal yang sangkut kat bawah ni, bukan kawasan Gunung Jegai. Kan? Tu saya kata, terima kasih sidang. Saya tak letakkan politik ni. Saya nak menyatukan orang Melayu, bukan atas nama saya pun. Dah terlalu lama. Lembah Bujang gagal diekskavasi. Lepas kat Cendekia. Kita orang Melayu tu, ni sejarah tok nenek kita. Tak perlu bagi kat muzium. Ni tok oyang saya punya. Saya nak pergi gali balik. Kenapa kerajaan nak tahan? Kenapa perlu ada kelulusan muzium? Ni tanah tok nenek aku. Betul dalam 2 juta. Terima kasih sidang hadirin. Fakta dia betul. Ada mereka tengah minta peruntukan 2 juta. Tak payah 2 juta tuan-tuan. Tak perlu sekupang pun kerajaan negeri. Muzium tak perlu sekupang pun malam ni. Biar anak bangsa turun. Bagi kami izin. Kapal kat Sungai Batu. Itulah saya sebutkan tu. Betul. Terima kasih. El Hafiz Romero. Saya kapal kat Sungai Batu. Jadi insya-Allah 7 kapal tu saya kata mereka minta tu bajet tu untuk 1 kapal. 7 kapal tu jadi 14 juta aku atau 20 juta. Kadang mereka ni nak buat duit minta WO, variation order. Kita nak WO buat apa tu tok nenek kita punya. Kan? Tak perlu bayar kami gaji. Mungkin kerajaan negeri boleh sponsor minum lah. Kalau kerajaan negeri Kedah tak ada duit, belanja kami Maggi pun tak apa kan. Ni contoh. Contoh. Jadi saya berterima kasih kepada sidang hadirin malam ni. Pastinya di dalam jiwa yang mendengar malam ni ada kasih sayang. Ada jiwa cinta dan kasih kepada sejarah bangsa. Tu mereka pergi Ukraine gali piramid kat sana tu kat sini tak ada bajet. Ni minta maaf sidang. Saya kata tadi tak perlu bajet dah. Kita pakai gotong royong. Jadi saya nak tutup cerita Kedah ni InsyaAllah Isnin saya hantar JNT surat ke MB Kedah. Cadangan gotong royong Pertubuhan Adiwira Indrayani Kebangsaan. Ni pangkat federal lah. Pertubuhan ni federal Malaysia. Pi turun dan bincang dengan Sanusi. Orang Melayu offer diri. Orang Melayu offer diri pakat-pakat gotong royong angkat khazanah negeri Kedah. Biskut mayat, cicah kopi, ada orang dengar cerita saya ni terus makan biskut mayat. Takut tu.
Biskut mayat. Jadi itu dah selesai tuan-tuan ya. Saya minta maklum. Isnin saya hantar. Saya akan letak depan ni. Saya letak buat video. Saya dah hantar surat kat Sanusi. Saat lagi saya akan telefon pejabat MB hari Isnin. Ni bukan untuk nama saya pun. Saya tak peduli pun nama nak buat apa. Nama tak laku pun. Nama saya seadanya. Tak ada nama Fauzi pun. Kan? Baik. Jadi kita sambung sikit. Saya pun tak boleh lama-lama kat live ni. Saya kerja banyak sikit. Jadi baru ni saya adalah jumpa Papa Gomo. Alhamdulillah saya menyantuni Papa Gomo. Ni bukan nak kata saya menyokong Papa Gomo dah. Ni cerita perjuangan orang Melayu. Kan? Jadi saya mohonlah kan, politik dah habis, election dah habis. Cukup-cukuplah kita Melayu berpolitik. Kita kembalilah kepada teras perjuangan tadi. Ada juga orang politik jumpa saya. Memang benar. Ada juga yang dikatakan kepimpinan tertinggi UMNO pun hantar orang jumpa saya. Saya kata, kalau boleh, bila jumpa dengan saya, jangan sebut nama Menteri UMNO. Jangan sebut nama kepimpinan parti UMNO ataupun Melayu, saya tak mahu. Kita Melayu. Politik tu hal hampa. Kita Melayu baliklah pakai Melayu. Politik tu cara hampa. Kita Melayu baru nak bangkit. Baik, InsyaAllah sukacita malam ni saya mohon izin daripada sidang pendengar. Saya mewakili subscriber saya 10,400 orang. Akan mengutus surat. Kita offer titik peluh kita. Kita runding dengan Menteri Besar Kedah. Sambil-sambil itu kita juga akan runding dengan Menteri Besar Perak. Untuk sama-sama kita gotong royong. Dan ada beberapa tempat di Perak. Saya lebih hampir dengan Perak sebenarnya. Kedah ni jauh. Jadi saya mungkin akan buat jadual. 2 surat lah saya hantar serentak pada hari Isnin kepada Menteri Besar Kedah dan Perak. Kita kumpul adik-beradik. Jadi malam ni saya mintalah tolong adik-beradik saya kat TikTok ni kan. Kita tukarlah sikit definasi. Adik-beradik keluarga Melayu. Kita ni satu keluarga besar. Kalau kita kata orang Melayu, kita bergaduh. Hang orang PAS, aku orang UMNO. Hang orang Bersatu, hang orang Muhyiddin, hang orang Anwar, hang orang Mahathir. Tukarlah. Kita ni adik-beradik. Saudara. Saudara. Tuan-tuan. Saya ni ke udara. Jadi isu yang memecah belahkan bangsa kita. Isu yang merosakkan, yang menghitamkan hati nurani kita. Kita sama-sama kumpul, sama-sama gali tanah, sama-sama pi betulkan batu nisan bagi tegak, sama-sama pi beli bunga. Jadi saya ada bonus lah tuan-tuan ya. Bonus dia 11 hari bulan 11 dan 12 hari bulan 11 dan 12 hari bulan akan ada perhimpunan Majlis Bonda di Air Hitam, kawasan Jerlun, dulu kawasan Mukris. Kami dah lantik seorang bonda di Kedah yang akan mengumpulkan ibu-ibu tanah Melayu di Kedah. Jadi alang-alang menyeluk Pekasam, saya akan buat satu jadual di Kedah nanti. Pada tarikh tersebut juga saya akan jemput Sanusi. Dan sidang penonton juga saya jemput hadir. Kita jumpa Tok Sanusi depan-depan. Dan kita pakat-pakat cerita kasih sayang. Kita mula buat khidmat kepada tanah Melayu. Kita berkhidmat demi tanah air tok nenek kita. Kita mati besok pun dipusarakan di sini. Takkan hampa nak jadi setengah orang tu pergi tanam ke Amerika. Minta maaf lah saya terlepas cakap tu. Janganlah jadi anak bangsa yang bila meninggal pergi ke bumi tempat lain. Tanah air kita tuan-tuan. Minta ampun terlepas cakap pasal isu tadi tu. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Terima kasih. Daing kuning dah masuk. Baik. Jadi ada soalan tak saya buka kepada sidang hadirin. Jadi bonus dia, InsyaAllah saya akan buat ziarah Gunung Jegai. Bagi siapa yang belum pernah ke Gunung Jegai, lapangkan duit, lapangkan masa 12 hari bulan November.
12 malam tu saya akan naik Gunung Jegai. Siapa nak ikut Tok Fauzi seadanya naik Gunung Jegai pada 12 hari bulan 11 November, sila ambil maklum tarikh tersebut. Lepas kita menyantuni bonda-bonda negeri Kedah, dan mungkin kalau Allah izinkan kita duduk semeja sembang dengan Tok Sanusi Menteri Besar, kita pakat-pakat naik Gunung Jegai. Saya jadi tukang bawa orang, bukan nak cerita mistik tuan-tuan ya. Kita ziarah tapak menara azan yang paling tinggi kat muka bumi. Ya, 12 bulan 11, 12 bulan November ni, saya maklumkan sekali lagi, saya luangkan masa 1 hari 1 malam, saya offer bawa rombongan Melayu naik Gunung Jegai. Kita pakat-pakat solat kat sana, kita tafakur. Kita naik Gunung Jegai bukan untuk mistik tuan-tuan ya. Bukan untuk benda gaib-gaib tak. Kita naik dengan kasih sayang. Di menara Gunung Jegai itu menara laungan kasih sayang Allah. Menara azan tu menara kasih sayang, saya kata. Azan memanggil orang masuk rumah Allah. Dah pi kat rumah Allah apa? Dalam rumah ada apa tuan-tuan? Dalam rumah ada ayat, ada teh, apa? Rumah ada apa? Dalam rumah ada keselamatan, ada makanan, ada minuman. Tapi konsep rumah Allah ni telah berbeza. Kita tidak menyantuni cara Rasulullah. Ini saya sembang agama sikit lah. Nama rumah Allah. Sepatutnya ada penyambut tetamu. Assalamualaikum Tok Fauzi. Terima kasih datang. Apa saya boleh buat hari ni? Nak teh, saya pergi buat teh. Nak ngopi. Rasa nak ngopi ni, kopi dia. Lepas solat, mai minum kopi. Ada penyambut tetamu di rumah Allah. Ni tak ada siapa nak offer jadi pelayan di rumah Allah. Ni saja sembang kari sikit tu. Baiklah sidang hadirin. Saya bersyukur malam ni sidang hadirin yang dimuliakan oleh Yang Maha Esa ada bersama pada malam ni. Kerana pada malam ini telah diilhamkan kita orang Melayu bersatu. Kita anak-anak bangsa, saudara-saudari, adik-beradik kita ni akan hadir ke bumi Kedah, sama-sama gotong royong naikkan salah satu daripada 7 kapal yang masih terbenam di tanah Bonda Pertiwi. Maka di dalam jiwa-jiwa penontonlah pada malam ini sebenarnya cinta akan tanah air telah zahir. Perjuangan untuk kita bangkitkan bangsa kita ini bukan dengan duit. Perjuangan kita adalah silaturahim, tali Allah, kasih sayang. Di dalam gelanggang kasih sayang tidak ada cemburu, tidak ada hasad dengki. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau Muhyiddin dan yang dikatakan Anwar Ibrahim, mereka ni Melayu lah kita kata. Kalau dalam konsep kasih sayang, mereka takkan bergaduh. Tidak ada istilah pembangkang. Tegur atas kasih sayang. Tegur atas persaudaranya Islam. Islam itu mulakan segalanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Teras agama kita. Jadi syukur saya jadi saksi malam ini. Sidang penonton. Channel seadanya ini penuh dengan kasih sayang. Jadi insya-Allah saya akan update pada hari Isnin surat yang akan saya hantar kepada 2 menteri besar di 2 negeri. Penonton, saudara dan adik-beradik channel YouTube seadanya dan juga TikTok menawarkan diri untuk membanting tulang, sama-sama gali, angkat dan bangkitkan bahtera kapal yang terbenam di bumi Kedah. Jadi saya mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa. Bagi yang berminat akan buku saya boleh WhatsApp 011 250 54830. Beli 1 percuma 3. Tapi saya mohon ampun ada error dalam penulisan dan typonya tadi. Tetaplah saya tidak tulis buku ni untuk buat duit. Tapi dalam bahasa adik-beradik kan.
Kadang ambil masa 5-6 jam saya nak tulis buku. Kadang saya pun nak minum air kopi. Jadi RM10 tadi tu bukan nak kayakan saya, tidak. RM10 itu umpama saudara saya, adik-beradik saya bersama dengan saya. Sama-sama mengopi ketika saya selak-selak buku penjajah, tangan saya menaip. Kita sama-samalah yang melakarkan sejarah bagi bangsa kita. Jadi syukur sekali lagi. Saya mohon sidang hadirin berubah sedikit. Kita adalah adik-beradik bangsa Melayu. Kita adalah keluarga Adam. Kita adalah keluarganya Rasulullah SAW. Kita kembali kepada gelanggang kasih sayang. Dalam sidang ni pun ada yang jalurnya raja. Adanya saya tahu dalam ni pun ada jalurnya panglima. Ada jalurnya megat. Ada jalurnya penguasa tanah Melayu yang lama. Andai kita berkasta kembali pada malam ini, benda ini tidak akan ke mana. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang membezakan kita siapa yang lebih kasih sayang. Siapa yang lebih cinta. Bagi saya itu lebih molek. Siapa yang dirinya penuh dengan ihsan dan kasih sayang. Bukannya dirinya penuh dengan mata X-ray nampak 7 petala langit, 7 petala bumi. Bagi saya itu tak guna, tuan-tuan. Bukannya tingginya kita sebab kita pukul balak boleh patah 2. Bukannya tinggi kita kerana kita ada ilmu hakikat marifat. Kita boleh lipat bumi. Bukannya ketinggian manusia itu di dalam ilmunya tadi. Ketinggiannya manusia itu di dalam akhlaknya. Saya ni pun lolak. Kadang tadi saya naik suara, betul lah kan. Ada orang yang lebih tinggi daripada mulianya saya ni. Saya ni bidan terjun, terpaksa kata lagu tu. Jadi insya-Allah kita di channel ni tukarlah definisi sedikit. Kita ni pangkat adik-beradik. Adik-beradik keluarga besar Melayu. Abang pandang adik, adik pandang abang, kakak pandang adik, abang pandang kakak. Keluarga kita, ayahanda dan bonda rahsianya bangsa Melayu. Walaupun kita tidak bertemu secara nyata di alam nyata, jiwa kita sebenarnya ada pertalian. Jiwa bangsa. Jadi saya sekali lagi, masa saya agak terhad yang sidang hadirinnya. Saya bersyukur sekali lagi telah hadir pada malam ini pejuang-pejuang tanah Bonda Pertiwi. Maka malam ini kita ketemu kembali malam esok. Saya mohon sidang pendengar. Saya mohon sidang pendengar. Kita bangkitlah. Kita sama-sama berjuang gali khazanah Tok Nenek. Kita sama-sama buka tangan, kita bangkitkan. Kita kutip batu bata kerih besi buruk. Kalau ada emas tu bonus tu cerita kat Tok Sanusi lah. Kita bukan cari harta karun lah. Kalau ada tu kita pakat-pakat kongsi lah. Wallahualam bisawab. Kita titiskan peluh kita. Kita berjuang pakai cangkui. Bagi perempuan yang datang berjuang tolong masak untuk kami makan dan minum. Kita bagi badan kita bergelumang dengan tanah liat dan lumpur. Luka cala bala pi gali khazanah Tok Nenek Kedah. Merung Mahawangsa. Sambil-sambil itu ada masa, ada bajet lebih. Kita pakat-pakat naik Gunung Jerai. Jadi saya mohon ampun masa saya agak terhad. Saya ada banyak urusan nak sambung penulisan. Saya bersyukur malam ini telah kita putuskan 2 keputusan muktamad. Saya minta izin jadi wakil. Bukan atas nama, bukan atas apa-apa. Kita bergotong royong. Angkat khazanah bangsa. Tegakkan batu nisan yang tumbuh patah. Kita sama-sama tebas rumput. Perindahkan warisan Tok Nenek kita. Sekali lagi, hamba mohon ampun dan maaf. Andai terkilaf terkasar bahasa. Semoga kita bertemu 9 hari bulan 9 di Manjung Perak. Dan pada 11, 12 dan 13, saya tambah 1 hari lagi. Di Air Hitam, Kedah
dan kita sama-sama ziarah Gunung Jerai, dan di Perak kita ziarah Muzaffar 1, Tanah Abang, makam mufti pertama, dan kemungkinan besar kita pergi ke masjid yang telah ditinggalkan. Kita gotong royong tebas rumput di Masjid Teluk Memali, Pasir Salak. Saya ada bonus. Siapa yang turun, ada 3-4 tempat rahsia yang tak pernah orang tahu, saya akan buka. Saya mohon ampun dan maaf, kita ketemu lagi malam esok. Waktu yang sama, 11 ke 12 tengah malam atau mungkin 10.30 lebih awal. Salam kasih sayang. Semoga malam ini sidang hadirin luangkan masa. Kita bangsa yang menerima kasih. Bangsa yang berterima kasih. Kasih yang kita terima daripada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kembalilah kepada rahsianya bangsa Melayu yang ada nilai kasih, ada nilai sayang. Penyatuannya bangsa ini bermula dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.